Dalam sesi podcast kali ini, kita menjemput Encik Yazid Masul dari FGV Prodata Sistem Sendirian Berhad dan Encik Tarmizi Muhammad Fuad dari FGV Transport Services Sendirian Berhad untuk membincangkan. So this is first podcast for FGV Prodata, Encik Tarmizi. Saya Muhammad Yazid bin Masul. So ni Encik Tarmizi daripada Transport, saya daripada FGV Prodata. So hari ini podcast pertama kita, Encik Tarmizi. So kita antara panel yang pertama yang terpilih lah, tahniah lah. So podcast ni pun first initiative Prodata untuk dari team corporate communication. Memang kalau British dia panggil podcast lah. Kalau American panggil podcast. Kalau Kelantan podcast lah. So today kita perkenalkan dan kita santai-santai dulu, Encik Tarmizi. Saya Muhammad Yazid bin Masul daripada FGV Prodata. So seperti yang tahu, saya Head of Strategic Planning and Partnership Management. Masuk Prodata 2/7/2007. Sekarang ni dah berapa tahun tu? 16 tahun lah. Lebih kurang 16 tahun lah. Start daripada sistem analis, sekarang dah jadi ada tim sendiri. So itu daripada saya lah. Macam Cik Tarmizi, macam mana pula? Okey, terima kasih Cik Aziz dan juga Prodata crew lah. Sebab saya pun tahu pasal Prodata punya podcast, punya program ni, podcast ni dah few months juga. Sebab Cik Azril brief dulu kat Corporate Com punya event. Saya pergi dengan dia sama-sama. Dan tak sangka jadi yang pertama di-invite, which is thank you very much lah kepada Prodata. Dan basically dengan FGV Transport ni, saya dah ni tahun ke-15, 15 tahun 3 bulan, which is saya lapor diri pada November 2008. Dan saya diambil untuk kerja di FG Transport ni asalnya untuk manage vehicle tracking system. VTS. Yang Prodata buat. Itu yang pertama. Tapi unfortunately masa tu bukan dengan Prodata dulu. Masa tu kita pakai prinsipal luar lah. Prinsipal luar. Tapi which is nanti ada success story yang saya akan share lah. Macam mana Prodata boleh datang. Panjang lagi kita punya podcast. Ya, Jadi panjang. jangan habiskan terus lah. So during that time, saya report kepada kita punya yang bos IT kita masa tu, Cik Faizul Jaafar lah. Yes. Okay, so along the way, dia groom saya dan saya ambil alih tempat dia lepas dalam 5 tahun macam tu. Sampailah apa yang Prodata kenal saya sekarang. Memang saya dah membesar lah, orang kata membesarkan. Kita develop the teknologi sama-sama along the 15 years kita together ni. So banyaklah yang saya boleh kongsi tentang apa yang kejayaan yang kita kecapi selama ni lah. Seperti yang kita tahu, saya dengan Cik Tarmizi ni dah lama bekerjasama lah. Sebab dia start from MIS and since then we develop together logistik and business yang berkaitan and application yang berkaitan dengan FGV Transport lah. Betul. So today punya format ni, kita kena ambil satu ni. Okay. And then we talk about it as a topic lah. Okay. So the first one saya ambil lah tuan rumah. Okay. Dah berapa lama FGV Transport dah bekerjasama dengan FGV Prodata? Okay Zee, boleh kamu mula dulu sejarah FGV Transport. Sebenarnya FGV Transport dengan FGV Prodata ni sejarah dia tak lari jauh pun. Okay, boleh start dulu dengan FGV Transport dulu. FG Transport ni macam kita tadi, kita borak-borak tadi. FG Transport sebenarnya dia asalnya adalah unit pengangkutan yang ditubuhkan oleh Felda. Officially Felda angkat kita jadi sebuah perbadanan yang rasmi mulai 1975. Masa tu baru kita start cerita yang macam commercial matters lah. Dia start jadi pengangkutan rasmi untuk kumpulan semua produk pertanian ataupun peladangan, kumpulan Felda masa zaman waktu itulah. So daripada 1975 sampai sekarang, kita kalau masa tu dengan lama-lama dia perbadanan angkut,
dan mana orang tahu kita pun dengan nama angkut during that time. So sekarang kita dah jadi 1995 kita upgrade kepada Felda Transport Services, dan sekarang setelah dia public listed, kita jadilah FGV Transport Services, which is actually ni tahun ke-49. Kita secara rasmi tahun ke-49, yang mana tahun depan insya-Allah kita akan organize satu 50 years punya celebration. Kita dah Ada benda-benda yang seronok waktu 50 years tu, ada dapat tayar murah ke apa ke? siapa yang nak beli tayar? saya tak tahu, saya masih merangka lagi program tu untuk sambutan 50 tahun tu. Tapi kita dah bagi briefing dekat GMC lah, yang kita akan ada program untuk 50 tahun FGV Transport. Kita akan ada macam, sebab bila cerita pasal celebration of tahun ni, kita banyak mungkin lah kita punya program tu nak specified kepada throwback. Kita nak throwback balik, so kita mungkin akan bagi knowledge sharing pasal sejarah-sejarah kita. Mungkin kalau orang-orang lama yang ada, mungkin Cik Aziz mengenal macam Tuan Samsudin. Kita mungkin akan panggil dia balik untuk buat knowledge sharing. Cik Muhammad Noor dulu dia manager kita punya operasi kargo. Orang-orang yang lama ni yang boleh kongsi kita sejarah-sejarah ni akan datang kepada kita untuk meraihkan sama-sama dengan kita lah. So kita ada plan ke arah itulah untuk tahun depan. So setakat ni 49 tahun lah saya boleh kata. Untuk nak cakap pasal legasi FGV Transport ni, Encik Mizi, saya ada terperasan hari tu ada lori pertama FGV Transport yang warna merah tu, warna oranye. Dia Paprika. Ya. Itu waktu bila tu? Waktu 1970-an tu ke ataupun dah start untuk angkut CPO tu? Itu the first lori beli ke macam mana? Itu lori tu dengan nombor pendaftaran tu saya difahamkan 70-an. Tapi exact itu bukan consider lori pertama. Tapi itu batch awal. Batch awal lori kita lah. Which is lori tu lori depo Pasir Gudang. Yang lori tu adalah simbolik kepada ni lah, towards 50 tahun ni. Lori tu kita buat refurbish balik. Kita sebenarnya ambil lori tu dekat kita punya salah satu tempat depo simpanan kita yang simpan lori lama ni. Kita onkan dia balik, kita repair balik, dia boleh hidup macam biasa. In fact baru-baru ni yang bahagia Tan Sri Rastam, kita punya chairman. Kita punya chairman dia officiate lah yang kita punya lori tu kita jadikan dia simbolik, macam satu simbolik untuk kita towards kita punya celebration 50 tahun. Sebab kalau tak ada yang lama, tak ada yang baru. Itu macam tagline dia lah. Itu tagline dia. Tak ada yang lama, tak ada yang baru. Itu kita anggap dia punya tagline lah. So lori tu officially kita jadikan the museum dekat depo Pasir Gudang. So kita buatkan satu mini museum untuk dia, dan dia punya storyline dia semua ada kat lori tu. Tapi masih dalam pembinaan. Kalau nak melawat, Cik Aziz nak melawat, nanti mungkin lagi sebulan 2 siap lah. Kita boleh melawat di Pasir Gudang, Johor. Wajib melawat lah, tapi lepas bulan puasa nanti lah. Raya lah, kita raya ada dulu. buat jamuan kat situ ke apa? Boleh singgah lah. Boleh. Kita create jamuan kat situ pun tak ada masalah. Kita yang penting kita itu actually simbolik kita untuk menunjukkan dari mana kita datang dan where we are today. So macam yang saya cakap tadi, tak ada yang lama, tak ada yang baru. Tapi lori itu memang nampak signifikan lah. Ya, sebab betul. apa ia menampakkan yang FGV Transport ni mula pada zaman lori yang pintu kayu, tingkap tu. pintu kayu separuh. Ha. Pintu kayu separuh, dia punya seat dia kerusi malas. Kat dalam tu. Dia punya prime mover yang pertama lah. Ya, yang pertama. Dan saya saya sendiri cuba naik atas tu hari tu, atas lori tu. Nak pusing steering, tangan kena tah. Kalau tak sadar tak boleh pusing steering dia. Confirm. Okey, berbalik pada soalan tadi, dah berapa lama FGV Transport dah bekerjasama dengan FGV Purata? So FGV Purata ni dia sebenarnya bukan dah berapa lama. FGV Transport dan FGV Purata ni sebenarnya lahir bersama-sama dalam Felda, waktu zaman Felda dulu. Dan Prodata pula pada 1971 ianya adalah jabatan dalam Felda, jabatan proses data. That's where come the name Prodata lah, proses data. So along the way kita dikoperatkan. Cik Yazid belum lahir kan? 1971? Belum lagi. Belum Saya lahir, saya aktif punya orang.
71 ni rasanya pun geng-geng dah hampir nak bersara dah ni. Betul pasal. Betul. Jadi, Dah bersara kot. dah bersara lah lebih kurang kan. Sebab jadi yang first batch tu ramai dah bersara lah. So sekarang ni dulu dengan AS400 lah proses data dia. Betul. So kita evolve, kita dah start venture bisnes luar pun dalam 1991. Prodata dah start masuk dalam venturing bisnes luar. So 1995 kita dah jadi syarikat sendiri yang dinamakan Felda Prodata Systems. So waktu tu Felda lagi lah. So saya rasa LGV Transport pun sama lah. Dulu waktu tu pun Felda Transport. 1995 tu pun sama. Lebih kurang sama. So kita then bila our parents go be public listed jadi FGV, kita pun rename as a FGV Transport. So basically Prodata ni bekerjasama dengan semua anak syarikat since di bawah kumpulan Felda dan juga FGV since the first day dia born. Betul. Sebab dia adalah caretaker and the one bukan caretaker lah, the one who taking care all the IT businesses in Felda and FGV. That time Felda lah. And also all the subsidiaries. Basically kita menjalankan fungsi di dalam Felda tu sama-sama. Yes. Sebab itulah Prodata ni dia lebih kepada dia punya expertise more towards ERP back-end system. Betul. Dan juga plantation and supply chain logistic applications lah. Betul. Sebab Setuju. kalau kita katakan in term of hardware, yes, Prodata one of the managed service provider in Malaysia. Dan kita juga venture benda as IT punya things moving, evolving. Prodata pun evolve mengikut apa yang nature of IT dekat ekosistem in the market lah. So, okay, kita go. That one ada lagi 6 question. Cik Tamizi boleh ambil yang second question, second topic. Ni. Dia ikut nombor Cik Tamizi. Jangan cepat sangat habis kan. Macam kita dah cerita lah. Apa dia? Sebelum itu boleh cerita sikit apa itu LG Transport, apa itu LG Prodata? Basically the same lah. Okay, cuma kalau saya nak elaborate on FGV Prodata, FGV Prodata memang menjaga FGV punya dan Felda punya businesses on IT side. Okay. Dan kita part of the business model punya komiti kalau ada perubahan dan juga dari segi flow of data untuk systems. Tapi basically memang kita fokus dalam lah. Tapi Prodata juga ada terlibat projek luas. Saya cerita daripada 90s. Kalau saya nak cerita impactnya mengikut daripada kepimpinan CEO masing-masing lah. Sebab saya masuk pun waktu tahun 2007. So dekat situ saya nampaklah evolve bisnes luar kita. Kita dah mula kepada tahun 2010 ke atas. Kita dah start telco. Waktu tu ada kepimpinan CEO ketika tu ada Encik Azli Syam. Dia bawa Prodata untuk bisnes luar nak menunjukkan yang kita ni boleh compete dengan ada kompetitor dekat bisnes luar. Kita masuk telco industry, telco business. So quite success. And then lepas tu legasi itu diteruskan oleh pada zaman CEO seterusnya Encik Ali bawa kita pula kepada managed service ke Pengerang. Dan kita pun kat situ waktu tu Cik Tamizi Prodata dan FGV Transport dan travel juga. Dan FGV Felda Travel kita create satu office dekat Pengerang tu untuk Cik Aziz pernah pergi? Dah wajib pergilah. Wajib pergi. Dan Sama, saya dirasmikan pun dengan chairman dan juga top management pada ketika itulah. Betul. So begitu juga dengan pada ketika ni kepimpinan yang disambung oleh our GDD Encik Fakrul Niam merangkap OIC Officer in Charge Prodata. Prodata pergi lagi satu kepada one new horizon punya market lah, which is national interest My Invoice. That's the largest Itu yang actually pernah saya kita dapat. nak ucapkan tahniah kat Prodata lah. Sebab very big project. Yes, big project and very strategic for national interest lah. Ya, betul. Sebab that's Malaysia punya government national income. Betul. So kita diberikan kepercayaan and quite a huge punya project lah. So basically that is Prodata. Dan Prodata ni company IT macam mana pun dia punya market competition tu very tight. Betul. Dekat luar dan juga dekat industri yang kita be part of it. Contohnya katakanlah macam sekarang kalau kita tengok in term of market competition dia ada 4 lah. Dia ada oligopoly, dia ada perfect competition,
dia ada monopoli, dia ada monopolistik. Kalau kita tengok macam contoh, boleh saya katakan macam Apple smartphone. Waktu tu dia memang monopoli. Dunia IT ni, you tak boleh monopoli selama-lamanya. Sekejap je Steve Jobs melancarkan iPhone smartphone dia tu. Tak lama dia monopoli. Then Samsung dah keluar dia punya smartphone kerjasama dengan Google. And then dah banyaklah syarikat daripada China pun buat smartphone. Dia dah jadi kepada monopolistik. Monopolistik ni means semua orang boleh buat benda yang sama. So how you want to capture the market? So the market share dah jadi kena berkongsi. And how you want to tunjukkan you punya entity tu lebih daripada orang lain. So that is where Prodata punya idea is to have R&D team lah. So Prodata ada Innovation Lab Center dia. So kita pun dah keluarkan beberapa products yang kena dengan market sekarang which require SaaS. That's industry punya need sekarang. Diorang tak nak lagi ada huge capital expenditure. They want something yang boleh leverage on their operation or expenditure. So that's where market punya needs untuk Prodata lah, untuk IT. So FGV Transport macam mana Encik Tamizi? How dia handle dia FGV Transportnya market? Okey, sebenarnya untuk FGV Transport saya elaborate jugalah on FGV Transport. Izinkan saya rujuk, saya punya ada numbering sikit lah. Ada kitab dia lah. Dia ada number sebab FGV Transport ni kita sebenarnya originally sebuah syarikat pengangkutan. Yes. Memang kita buat pengangkutan untuk produk-produk peladangan. Dulu bermula dengan getah. Now kita dah into kelapa sawit lah. Majoring in kelapa sawit. Tapi now dah kita expand lagi. Banyak produk-produk yang kita bawa. Macam FMCG. FMCG kita bawa. Fast moving consumer goods lah. fast Barang moving harian lah. Barang harian. Lepas tu kita juga ada speciality dalam SLS, Spare Part Logistic Service, yang mana kita buat untuk kilang-kilang FPI. FGVPI. FGVPI. Nama baru. FGVPI, FG Pipe Industries. And then kita juga buat untuk Volvo Truck, MAN Truck dan juga Denso. Itu bisnes luar yang Itu bisnes luar. Tapi lah. apa yang saya masukkan, kita guna kita punya capability kat situ. Okay. Kita buat spare part logistik. Yang macam yang FMCG tadi, kita juga baru dalam beberapa tahun, mungkin 6 tahun macam tu, kita dah expand ke third party logistik, which is kita handle storage, inbound, outbound dengan inventory punya aktiviti untuk customer kita. 3PL lah. 3PL. Customer yang terbesar yang kita ada sekarang, Delimo Oil product lah. Which is semua produk di bawah Delimo Oil, saji lah, mainly jenama saji dan Adela semua tu, kita handle sebagai third party logistik. Yang kita uruskan daripada kilang production dia di Pasir Gudang. Kita letak dekat kita punya National Distribution Center di Shah Alam, which is Cik Aziz pun pernah biasa pergi dengan saya. Dan kita buat Setiap hari dulu. dan kita buat shipment ke semua retail ataupun dia punya warehouse center untuk customer-customer DOP lah. Dan alhamdulillah kita masih teruskan bisnes sampai sekarang. So originally kita FG Transport ni kita boleh katakan kita strong dekat asset lah, sebab untuk pengangkutan kita sebenarnya memiliki lori kita sendiri yang FGV beli. Up to date kita ada 617 lori. Sehingga ke hari waktu saya tengah bercakap ni lah, 617 lori yang mana terdiri daripada lori tangki. Lori tangki lebih kurang dalam 239 lori yang Skated dekat depo-depo tu lah. dan lori ni pecah-pecahkan ikut keperluan depo masing-masing lah. Dia ikut kapasiti muatan yang kita. Berapa banyak depo tu Encik? Kita depo utama kita untuk yang pengangkutan inland transport yang lori besar-besar ni, kita ada 4 di Pasir Gudang, Port Klang, Kuantan dan juga di Lahad Datu, di Felda Sahabat di Lahad Datu lah. Dan kita ada satu lagi komplek gudang yang di Shah Alam, Section 15, untuk kita punya aktiviti macam storage lah, storage.
Lepas tu tadi saya cakap pasal lori tangki tadi ada 239, lori kargo ada 223. Kita juga ada lori side curtain. Lori side curtain ni sebenarnya bisnes yang paling laku sekarang. Paling laris among kita punya operation sekarang adalah lori side curtain. Kalau Cik Aziz pernah nampak lori yang ada curtain canvas warna merah tu, tu lori kita. Logo FGV. Ya, logo FGV. Ada sebanyak 60 unit lori. Lepas tu kita juga venture into lori haulage, lori pengangkutan kontainer. Yang mana kita ada 15 lori kontainer, semuanya beroperasi di selatan, di Johor, sebab demand kat sana ada. Dan lori haulage ni didatangkan dengan trailer skeleton untuk letak bawa kontainer tu sebanyak 70 unit dan 3 unit side loader. Side loader ni maksudnya dia ada Load daripada sisi lah. Load bersisi tu betul. So selain daripada tu kita juga involve dalam pengangkutan buah tanam segar, fresh fruit bunch, FFB dekat ladang-ladang. Buah sawit lah. Buah sawit. Kita ada lori yang Roro tu, yang bawa bin tu sebanyak 21 unit dan dia beroperasi dekat ladang-ladang FGV Plantation. Beberapa ladang yang di appoint kepada kita untuk servis itu. Total semua lori yang kita ada ni, capacity daily kita dalam antara 18,000 ke 19,000 metric ton. Tak kisah produk apa. Tak kisah produk apa. Total tonnage yang kita boleh handle, capability kita dalam 18,000 ke 19,000 metric ton sehari lah. So, strong assets lah. Kita actually strong dekat inland transport. Tapi dalam masa yang sama, kita juga ada MTO. MTO tu adalah multi-modal transport operator, licensed by Ministry of Finance. MTO ni siapa yang ada license ni boleh bawa government punya asset yang government beli daripada mana-mana tempat seluruh dunia. Itu yang kita, kalau Cik Aziz ingat, kita ada bawa kapal selam. Ya, betul ingat Kita tu. juga bawa train MRT yang pertama, MRT laluan 1, train body tu kita juga yang bawa, FGV Transport yang bawa. Selain daripada tu kita juga ada customer macam mungkin tak berapa tak boleh cerita secara terang-terang sebab dia confidential, tapi kita bawa kerajaan punya dokumen-dokumen sulit. Benda-benda macam tu pun kita bawa, macam lembaga peperiksaan, macam Encik Aziz tahu kan. Lepas tu Ministry of Defence pun one of kita punya customer. Mindef. Mindef, kita bawa barang-barang confidential juga untuk Mindef dari serata dunia, bawa ke dia punya end destination di sini ataupun keluar. Dan masa yang sama kita juga customer adalah vendor kepada macam TNB untuk bawa dia punya turbine semua. TNB Petronas bawa dia punya macam-macam lah equipment yang tu besar. yang dekat Pengerang yang kita venture Ya, bersama betul. lah, Prodata dengan Kita bawa Transport. petrochemical untuk Petronas daripada Pengerang dengan Kertih, bawa ke customer-customer dia orang. So basically kita sama macam Prodata, selain daripada bisnes dalaman, kita dalam juga kumpulan FGV tu ada tap dekat bisnes luaran okey. juga. Macam tu. Dan sebelum saya lupa, baru ni kita baru buka office kita di Mekah. Dekat Mekah kita ada office yang handle bagasi untuk jemaah haji dan juga umrah. Tu yang e-baggage tu. E-baggage, betul. Itu pun kita kan bekerjasama kan. Yalah, betul. So kita AG Transport kita sekarang dah go international pula lah. Kita cuba market di Mekah sana, kita dah ada office kat sana. Itu bukannya business international lagi Encik Mizi. Itu dah nampak pada ke akhirat jugalah. Alhamdulillah. Sebab dah berkait dengan umrah dengan haji tu, kita mempermudahkan jemaah-jemaah lah. Masalahnya jemaah yang kat sana dia shopping tu yang bawa balik tu yang kita handle. So tu Jadi dia boleh fokus kepada Duniawi ibadat. Jadi FGV Transport uruskan yang bahagian-bahagian tu lah. So sedikit banyak itulah bisnes-bisnes yang kita ada di FG Transport dan kita mungkin akan cuba grow lagi expand lah di luar. Kita akan cuba nak strongkan kita ni market di luar lah. Sebab that's why lah, kalau ikut data daripada MPOB, CPO production tahun lepas is around 18 million lah. Okay. 18.5 tak silap saya. Okay. So FGV sendiri kalau ikut yang laporan dia daripada public listed dia, report dia, around 3 million CPO production tahunan. So dengan strength kekuatan FGV Transport, that's why boleh untuk menguruskan supply chain tu from macam yang tadilah daripada estate tu sampai ke consumer. Consumer. Sebab dah jadi sampai ke warehouse punya project, dia dah sampai ke tahap 3PL to cater the FMCG lah. Kita orang di Sabah pun ada jetty, lupa nak cerita. Ya, jetty kita ada untuk jetty. kapal kan.
untuk tujuan kalau ada shipment kapal tangki ataupun kapal kargo untuk produk FGV yang keluar dari wilayah sahabat lah. Kita ada jeti sepanjang 1.25 km. Betul. Itu pun Prodata ada joint venture dalam jeti punya operation tu. So memang Prodata dengan transport ni memang sentiasa ada di mana-mana. Kita pun under one sector, under LSD kan. So basically memang kita bersama lah. So kita proceed dengan third topik kan Cik Mizi ya? Ya, betul. Oh, ada break. Oh, aku dah semangat dah ni. Bateri apa? Bateri kamera ni. Oh, tukar je. Okey, Cik Mizi, kita kembali balik. Sebab macam saya kata tadi, this is our first punya podcast. Ada je benda-benda yang tercabut wire lah. So, okay, kita straight to next punya topik, Cik Mizi. Okay. Boleh baca dulu? Siapa yang initiate untuk bangunkan ALDS? Idea dari siapa? FGV, or LSB, or transport, or Prodata? Okay, kalau dibagi 4 pilihan ni, FGV, or LSB, or transport, or Prodata. Okay, tahun 2012, FGV tak ada, LSB tak ada. So basically this is a collaborative idea between Prodata and FGV Transport. Tapi dan kita panggil stakeholder logistik. Stakeholder logistik, betul. Sebenarnya masa sendiri. waktu itu FGVPI pun terlibat. FGVPI bagian logistik dia. Kenal pun terlibat. All the stakeholders yang besar-besar. lah. Memang masing-masing. Memang terlibat. So itu menjawab lah. Kalau betul, memang menjawab. Dan tim yang initiate ni pun mungkin dah bersara sekarang. Betul. Mungkin dah bersara. Mungkin ada yang tinggal tapi ada yang bersara. Memang mungkin orang yang tinggal tu dah nak bersara pun. Betul. Okay, so next kita pergi. Tapi Cik Tamizi, untuk kita boleh cakap something. Cuba bayangkan dengan quite huge punya operation FG Transport, one of the biggest inland transporter in Malaysia. Kalau tanpa sistem, katakanlah someday dia down ke apa ke, macam mana, how you do you think that boleh beroperasi tak FGV Transport? Kalau ikut pengalaman kita sekarang, itu kelebihan dia bila kita pakai ALDS macam ni. Sebab kita ada working com within stakeholders. So kalau sistem down, kita boleh come out dengan some sort like semi manual punya proses, which is dipersetujui among working committee ni. Itu kelebihan dia. Okey, boleh saya simpulkan yang sebenarnya Prodata sendiri dia ada plan yang kita letakkan under BCM, Business Continuity Management. So kalau down, kita ada cara untuk mitigate lah. Betul. Cuma saya cuba bayangkan dengan FGV Transport, kalau tanpa sistem, agak sukar lah untuk operate. Sebab sekarang ni kita dah boleh sampai ke tahap dah boleh fokus berapa banyak esok DO akan dikeluarkan untuk ambil di minyak di area mana. Betul. Sebab sekarang ni very transparent, boleh tengok stok, boleh lori, boleh disediakan. Memang macam tu lah sistem keadaannya very sekarang. Helpful lah. Dia yang penting among stakeholders tu semua ada persetujuan yang sama, benda senang. Sebab tu saya katakan FGV Prodata ni will support any business model. Betul. Yang berkait dengan FGV dan juga all the subsidiaries lah. Okey, soalan nombor 6. Pahit, manis atau challenges yang dilalui oleh FGV Transport dan FGV Prodata bersama atau secara tersendiri. Ini dah macam couple punya soalan. Pahit dan manis kan. So, okey, Cik Tamizi mula dulu lah sebab soalan tu FGV Transport dulu. Saya rasa it's more towards sistem lah. Macam mana you guna sistem, how the pahit manis tu. Dia yang saya boleh katakan yang pahit manis tu, cabaran yang terbesar yang kita lalui adalah alignment kepada bisnes punya model. Sebab 10 tahun kebelakangan ni mungkin bisnes lain. Lepas tu tiba-tiba bertukar ke bisnes model lain. Dulu ada NBM lah. Ya. Kita part of them lah. Part of the business model changes lah. Kita align. Sebab tadi kita cakap pasal stakeholders. So bila stakeholders ni nak kena align balik dengan the new direction ni, benda-benda macam tu macam kita mungkin ada ketidaksefahaman antara satu sama lain. Benda macam tu kita kena hadapilah. Nak hadapi sampai dia sukses, sampai apa macam mana yang kita ada sekarang. Tu dalam masa yang sama, cost juga. Sometimes kita mungkin ada zaman-zaman sukar dekat dalam
ekonomi Malaysia, which is kita tak dapat gain revenue yang macam kita budgetkan. Mungkin kita capai keuntungan, tapi tak meet budget yang kita nak. So benda-benda macam tu dia akan bagi cabaran kat kita bila kita nak initiate satu inisiatif baru. Ke sistem baru ke apa yang memang kita kena invest, for example kan. Tapi kita terpaksa challenge dengan cost tu. Mungkin itulah berlakunya benda yang macam scoping kita mungkin nak sebesar ni, tapi mungkin sebab cost wise kita buat apa yang penting dulu. Macam itu antara cabaran yang prioritisekan mana kita prioritaskan mana. Lepas tu kita nak kena cabaran-cabaran lain macam lah kita nak meet governance punya requirement, kita nak meet polisi. Benda-benda macam tu ada dia punya benda yang kita harus hadapi. So itulah antara cabaran-cabaran yang memang pengalaman saya sendirilah. So for Prodata, bagi saya quite similar dengan apa yang GV Transport, sebab kita adalah syarikat subsidiary dalam bisnes dalam, challenges bisnes dalam lah. All the process apa semua yang kita kena adhere, dan kena adhere lah sebab apa, kita adalah syarikat under FGV public listed lah. Untuk luar quite similar, kita kena participate tender, kena ada challenges dia dalam tendering banyak dekat luar, dan kita juga nak bawa keluar sistem yang produk-produk kita yang nak bawa di luar. Macam saya mention, challenge terbesar adalah market lah, dan kita kena be part of the market, dan kita kena aggressively participate in external market lah. Cuma sebagai IT company, it always sama ada kita set the milestone, kita dikejar atau kita mengejar. Tapi setakat ni rasanya untuk saling kejar-mengejar lah. Contohnya sekarang adalah AI teknologi. AI teknologi sekarang boom in the market. Macam mana pun kena ada produk yang berkaitan dengan AI. Sebab kalau tak, orang akan nampak, okay, one product, customer masuk, tender, tak ada AI. Kita masuk, ada AI assisted ataupun develop based on AI. Jadi saya rasa benda AI ni dah jadi satu kemestian dan satu perkara yang very niche tapi diperlukan sekarang ni. Dia akan nampak wow. So Prodata lepas ni pun dah tak nak, kena jump to the market yang berkaitan dengan AI. Saya ada satu cadangan untuk Prodata punya produk AI yang related kepada transport. Yes. Kita nak monitor driver mengantuk ni. Driver Tengah mengantuk. drive, mengantuk. So that kena ada satu AI camera yang boleh detect driver tu mengantuk dan bagi tahu kita punya control center, you ada satu driver mengantuk. Please call him. Sekarang ni memang dah ada kamera yang dalam kabin kan? Kita transport kita dah work together kan? Kita dah laksanakan kamera dalam. AI lah. Tapi belum AI lah. Cabaran dia. Yes. Macam yang saya bincang dengan manajemen Prodata juga, memang kita kena set upkan satu team yang memang kita panggil emergence technology, not just AI lah, tapi basically now is AI lah. Dan saya rasa memang ada pun kamera yang boleh detect orang mengantuk tu. Betul. Dan juga saya nak harapkan kita punya emergent technology punya department tu ataupun R&D tu, dia boleh capture benda-benda yang berkaitan dengan data analytics. Betul. Yang mulakan dengan data analytics ni sebenarnya quite huge punya definition. Kan? Big data lah dan lain-lain. Dan tapi end dia sama, iaitu kita nak benda yang boleh ada descriptive analytics dan dia boleh diagnostic analytics and go to predictive analytics, and the last one is prescriptive analytics. Saya suka idea tu, tapi dalam bahasa kita orang, kami sebagai transporter ni kena cepat. Sebab kat luar tengah laju. Betul. So Prodata pun insya-Allah kita akan be part of it, dan memang kita pun sekarang ni memang ada pun banyak dashboard yang berkaitan dengan analytics. Semua lepas ni kita dah boleh bekerjasama balik untuk formkan bahagian AI dan juga analytics tu. So saya rasa itu dari segi Prodata lah. So Encik Tarmizi, next topik. Kita ada 2 soalan terakhir lah. 2 soalan terakhir.
Selain ILDS, apa lagi yang AG Pradata bangunkan untuk membantu operasi AG Transport? Sebenarnya saya dah Rasanya benda tu pun kita dah includekan tadi dah jawab. saya dah elaborate tadi kan. Mungkin kita dah nampak apa yang bakal ditanya. Ah. Kita dah boleh prediktif tu kita dah ada dan kita pun dah sediakan preskriptif. Itu self AI tu bagus. Cuma basically kalau nak rangkumkan bukan saja LDS. LDS tu adalah satu platform yang menggabungkan ETMS yang lama, operation, untuk keluar DO dan plan untuk logistik dan vehicle maintenance system untuk maintenance dan tracking system serta fuel management system, MTO dan WMS pun boleh katakan ianya part of it later lah untuk kita jadikan di dalam satu platform Cik Mizi. Warehouse management system. So kita terus pada last lah. Moving forward untuk FGV Transport Services, Cik Tamizi dan FGV Pradata lah. Cik Tamizi dulu lah, FGV Transport. Saya suka nak share apa direction CEO saya yang sekarang lah. Cik Zainab. CEO kami Tuan Haji Muhammad Jana Ismail. Dia, saya boleh katakan sepanjang kerja di FG Transport sebagai MIS sebelum ni, dia CEO yang paling tech savvy. Dia follow the teknologi, tetapi speciality dalam dia punya field lah, which is logistics. So apa yang dia punya direction sekarang, which is dia dah brief pun kepada tim Prodata, which is Cik Nasran dan Cik Sanizam. The idea untuk centralizekan kita punya operasi kepada kita panggil TCT, Tower Transport Control Tower. Yang mana tujuan dia adalah dia punya direction ni, dengan kita punya aset yang banyak ni, kita nak aset tu digunakan pada waktu yang betul dan tempat yang betul. So maksud dia kat sini, dia sekarang kita tengah monitor utilization factor dengan OF, optimization factor. So contoh mudah untuk saya nak terangkan lah. Kita ada lori dengan kapasiti 40 tan, satu lori. Di Port Klang kita letak 100 lori, 40 tan. So all together 4,000 tan kan. Tapi adakah sebenarnya operasi Port Klang tu betul-betul 4,000 tan dia punya handling? Adakah betul? So dengan data yang kita ada, sedia ada, kita nak sistem yang akan buat decision tu. So dia tengok sebenarnya kalau tengok trend setahun, tak perlu pun 100 lori dekat Port Klang. Mungkin kita boleh allocate balik lori yang sama. Mungkin kat Kuantan sebenarnya keperluan dia lebih. Yes. Itu sebenarnya apa yang kita sedang ke arah itu. Maksudnya sistem ni akan memberi maklumat kita sampai ke tahap itu sebenarnya. Prescriptive analytics lah. Dia akan prescribe kan. Betul. That's element of data analytics and Betul. AI lah. So apa yang kita nak sekarang, kita nak satukan semua. Sebab sekarang ni ialah bila nak buat ke arah itu, kita ni macam sistem CDMS tadi, dia user lain. TMS yang kita ada lah, ada tu user lain, WMS user lain. Kita nak cuba centralkan semua ni supaya kita dapat sebenarnya untuk kira tadi tu, UF, OF tadi tu, dia kena satukan semua tu data tu, baru dan massage data tu balik, barulah kita dapat ke arah yang kita mention tadi. Dia jadi optimization lah. Betul. Kita, asset optimization lah. Asset optimization. Kalau tak, nanti utilization of asset tu tak seimbang. Tak seimbang. Jadi bos, manager depo dapat burden yang tak sama lah. Kan? Betul lah. Ada standard. So selain daripada tu, macam kita cakap tadi lah, direction AG Transport lepas ni, semua manual process kita nak automate sebenarnya. Kita nak go into fully automated. Walaupun biar pelan-pelan, sebab kita tahu senario yang berlaku di depo kita, di operasi kita, tapi kita ke arah itu sebab itu adalah keperluan dunia sekarang. Semua automation,
Macam yang kita nampak, kita punya success story kita macam di fuel automation tadi, daripada ada 2 orang jaga tempat diesel tu, sekarang dah tak ada orang. Nampak tak kat How situ? about business, Encik Tamizi? Kalau cakap Nak pasal berlebihkan expand on the external market? ya betul. Sekarang baru-baru ni LG Transport kita come out dengan new structure, new operational organizational structure. Reason dia sebab kitanya CEO sekarang dia cuba untuk strengthen the external market lah. Especially melalui kitanya department MTO. Sebab MTO memang totally external market yang kita tap. So kita nak guna the same capability yang kita dah buat selama ni untuk market-market baru di luar. Dan satu lagi ke international, macam yang international baggage handling tu. Sekarang kita cuba pergi buat expand operasi yang sama ke negara-negara lain. Macam Singapore, Brunei, Indonesia, yang Within our region lah. within our region. Tapi sebenarnya kita dah dapat juga order yang pergi ke China. Afrika ada, Afrika. ke Brazil ada, tapi mainly dekat jemaah haji dan umrah. Tapi jemaah tu datang dari serata dunia. Dia bila dia tahu kita ada servis kat sana, basically just info tambahan lah. Kalau siapa pergi haji dan umrah, lawatlah kita orang punya kita ada kedai kat sana yang handle bagasi ni dekat Safwa Tower. Dekat Safwa, betul-betul dekat dengan Masjidil Haram tu. Dekat sana kita dengan bantuan ejen kita di sana, memang ada jemaah-jemaah dari pelbagai negara dah start dah mula guna perkhidmatan kita. Tapi kita nak tap kepada market yang betul-betul dekat dengan negara kita lah. Macam saya cakap tadi, Singapore, Brunei, Indonesia. Sebab memang jemaah kat sana memang agak ramai. Tapi dalam waktu yang sama kita memang dah dapat juga beberapa shipment pergi ke negara-negara lain yang luar daripada kita punya expectation lah. So, tapi which is good lah. Can go global lah. Ya, memang tu direction LG Transport sekarang. Kita selain daripada tap external market, kita nak go international lah. Market outreach dia memang out betul lah. Out. Memang out sampai ke benua-benua lain dah ni. Harap- Mungkin yang Afrika tu nak kena cari lah orang yang badui-badui Kalau kan. nak jaga African office pun tak ada masalah. Belum cukup kuat lagi. Cukup kuat je. Tapi itu moving forward kita cuba strengthenkan external market sebab so far dengan FGV internal ni dia trend beberapa tahun kebelakangan ni mungkin kita nampak stagnan, tapi kita tak tahu lah kalau moving forward government punya changes ke apa ke mungkin ada direction lain, kita kurang pastilah. Tapi kita tetap bersedia untuk kembangkan kita punya bisnes ni. Apa yang kita dah ada inland transport ni kita cuba utilize sebaik mungkin, macam kita cakap tadi UF dengan OF tadi, dan kita strengthenkan kita punya external market. Quite similar dengan apa yang Prorata punya vision. Sekarang ni pun Prorata pun memang kita memang bukan sekarang pun. Sebelum ni pun memang kita memang banyak bisnes keluar yang kita venture. Cuma macam saya mention tadi, kita Prorata nak mulakan dengan nak start dengan teknologi-teknologi baru. Bukannya sekadar AI dan juga data analytics. Actually kita pun there is a technology already yang boleh support sampai ke tahap autonomous vehicle tanpa orang. Cuma benda tu tak bersedia lagi dari segi polisi dan pekerajaan infra apa semua kan. Dan kita pun dah mula bawa dengan kejayaan teknologi SPMS kita, Smart Plantation Management System, where the system advise how to do, how to spend and how to utilize baja untuk penanaman sawit, boleh tahu plant health dan juga vacant spot, dan untuk kerja-kerja pengauditan dan juga pembaik pulihan pokok-pokok sawit. Dan teknologi ini akan sentiasa ada, akan sentiasa berkembang. Dan how our management sekarang nak mulakan dengan employee sendiri, FGV Prorata, where's the organizational behavior, development behavior tu perlu gel dengan sebarang perkara teknologi yang terkini. Perlu get well known into AI. Perlu get well known into machine learning. Perlu get well known into IR 4.0. Sebab those thing yang niche dan those thing yang in the market, dan dengan pemahaman dalam Prodata tu sendiri,
dan mudah untuk kita go sama ada dalam bisnes di FGV dan Felda dan juga di external market. So benda tu yang perlu diterapkan sendiri untuk employee Prodata tu sendiri. Disebabkan kita adalah teknologi company dan teknologi company kita kena sentiasa berada dalam ke depan. Sama ada kita dikejar ataupun kita kena mengejar orang. So basically saya rasa itu kita punya ni lah. Saya nak kongsi sikit. Saya 15 tahun bekerja bersama dengan transport dan Prodata. Yeah. So saya mulai lepas ni saya dah fokus kat bahagian corporate lah. Corporate affairs. Untuk moving forward berkaitan teknologi semua, saya akan ada pengganti saya nanti. Saya akan perkenalkan kepada Prodata dan harap dia boleh drive the teknologi. Dah ada belum? Enhancement. Dah ada belum? Dah interview. Oh, daripada luar? Tapi Kenapa saya tak dipanggil interview? sebab Cik Yazid mahal sangat lah. Mahal sangat. So kita akan introduce dia dan dia boleh work together dengan Prodata untuk 15 tahun yang akan datang pula. InsyaAllah. So Orang-orang, maksudnya dah ada lah, dah determine siapa yang calon tu. InsyaAllah. Bila dia akan masuk? Saya kurang pasti. Itu semua dah diproses di HR lah. Okay. Bukan kat saya lagi lah. Laki perempuan? Tak tahu. Itu rahsia. Rahsia. Untuk Cik Aziz tu saya rahsiakan siap-siap. Tak ada boleh tengok dia punya LinkedIn ke Facebook dia dulu kan untuk kita scan. Itu biasa rahsiakan dulu. Okay. Nanti So once dia lapor diri kita perkenalkan kepada Prodata. tapi kita tak boleh putus lah Encik Tarmizi. Memang takkan. Sebab apa, work dengan Encik Tarmizi ni is not just one way, it's two way. So Encik Tarmizi pun sendiri ada bagi input kepada kami dan kami sendiri from those input kita propose kepada FGV Transport how to move forward. Yep. So kalau terputus tu susah lah. InsyaAllah takkan. InsyaAllah. Terima kasih Encik Tarmizi. So ada apa lagi pihak production? Boleh tutup So habislah. This is our first podcast, Prodata punya podcast. So Encik Tarmizi the first Bagi kita saya, punya panel. Dia quite simbolik sebab saya betul-betul dah end tenure dekat MIS kan. Terus di interview untuk saya move ke Memang kita fokus pilih saya yang nak habis. So saya pun sebagai panel yang ini pertama juga, first time, is quite an experience. Rasanya lepas ni Encik Tarmizi pun boleh work close dari segi corporate punya affair dengan Prodata. Sebelum saya start corporate affair pun saya biasa work dengan Azril. Yelah, cuma kali ni official lah. business lah. Official. Okay. So harapkan kita boleh kerjasama lagi pada masa depan. So that's all I think. Kita jumpa lagi lah insyaAllah next time. Terima kasih. Terima kasih Encik Tarmizi. Gambar. Ada. Madia.